Planet Utarid adalah planet yang paling hampir dengan Matahari, kira-kira 57.9 juta kilometer, dan planet terkecil di dalam sistem Suria. Planet kerdil ini dinamakan Merkuri sempena dengan nama pengutus Tuhan Roman. Tempoh planet Utarid berputar penuh pada paksinya mengambil masa 58 hari 15 jam dan 30 minit di bumi. Planet ini berputar dengan lebih perlahan berbanding bumi. Walau bagaimanapun, tempoh Utarid mengelilingi Matahari hanyalah bersamaan 88 hari di bumi. Ini kerana ia merupakan planet yang paling hampir dengan Matahari. Ketika bumi lengkap mengelilingi Matahari, Utarid melakukannya sebanyak 4 kali. Ini kerana planet Utarid mengorbit Matahari pada kadar kelajuan anggaran 47.87 km sesaat. Jika anda mampu bergerak pada kadar kelajuan ini, bayangkan anda boleh merentas lautan Atlantik dari London ke New York kurang 2 minit. Diameter Utarid adalah 40% lebih kecil daripada bumi dan 40% lebih besar daripada bulan. Malahan saiznya juga lebih kecil daripada bulan Mushtari, Ganymede dan bulan Zuhal, Titan. Jaraknya yang begitu hampir dengan Matahari dan saiznya yang kecil, menjadikannya planet yang paling sukar diamati. Permukaan di Utarid adalah lebih kurang sama dengan permukaan bulan. Contohnya kawah-kawah asteroid dan tebing yang puluhan kilometer tinggi. Ia dipengaruhi tekanan pasang surut atau tidal force. Di permukaan Utarid, Matahari kelihatan 2,5 kali ganda lebih daripada saiznya di bumi. Namun, disebabkan ketiadaan atmosfera, cahaya tidak dapat diselerakkan. Akibatnya, langit kelihatan gelap seperti di angkasa lepas. Di permukaan Utarid juga, Zuhrah dan bumi kelihatan seperti bintang yang sangat cerah. Selain daripada itu, suhu pada permukaan planet ini panas. Pada waktu siang suhunya mencecah sehingga 700 darjah Kelvin atau 427 darjah Celsius. Manakala suhu pada waktu malamnya pula ialah 100 darjah Kelvin atau negatif 173 darjah Celsius. Suhu yang melampau ini menyebabkan planet itu tidak dapat mengekalkan atmosferanya. Selain itu, permukaan kerak planet merupakan permukaan yang berbatu yang dilukai oleh kawah-kawah atau craters yang berbagai saiz. Ketumpatannya adalah tinggi kerana Utarid dipercayai kaya dengan sumber besi. Teras Utarid adalah sangat besar, iaitu sekitar 61% atau berdiameter 3,600 km daripada keseluruhan isi padunya. Pepejal berbatu mantelnya setebal 550 km. Keraknya pula kaya dengan unsur-unsur seperti magnesium, basalt, dan batu-batuan silikat. Kecondongan paksi putarannya hampir menegak, dan kesannya tiada musim yang berlaku. Sebahagian kutubnya tidak pernah menerima cahaya matahari langsung dan terlalu sejuk. Orbitnya condong sebanyak 7 darjah daripada orbit satah bumi. Oleh kerana orbit planet Utarid terletak lebih dalam daripada orbit bumi, maka wujudnya fasa-fasa Utarid seperti bulan. Peralihan perihalion orbit Utarid akan berlaku sebanyak 1.55 darjah bagi setiap abad. Utarid mempunyai lapisan atmosfera yakni exosphere yang nipis dan bersifat sementara. Keadaan tarikan gravitinya yang kecil menyebabkan lapisan atmosfera ini hilang ke angkasa dan juga ditiup oleh angin solar. Gas-gas yang terdapat adalah seperti hidrogen, oksigen, helium, wap air, sodium, dan potasium. Rekod terawal yang diketahui melalui rekod pemerhatian mulapin tablet Babylon purba. Orang Babylon menggelarnya Nabu, iaitu utusan Tuhan, sekitar 1000 tahun sebelum Masihi. Pada 350 tahun sebelum Masihi, orang Greek menamakannya Hermes. Sekitar kurun kelima, ahli astronomi India hampir mengukur dengan tepat diameter Utarid tanpa menggunakan teleskop dan direkodkan dalam buku Surya Siddhanta. Pada tahun 1611, Galileo pertama kali menemukan Utarid menggunakan teleskop tapi tidak berjaya menemukan fasa-fasanya. Pada tahun 1631, ahli astronomi Perancis, Pierre Gassendi menemukan Utarid melepasi hadapan matahari. Ahli astronomi Itali, Giovanni Zuppi pertama kali melihat fasa-fasa Utarid pada tahun 1639. Pada tahun 1973, misi terbang lalu oleh prob angkasa Mariner 10 milik NASA. Pada tahun 2004,
probe angkasa robotik Messenger milik NASA mengorbit planet Utarit. Pada tahun 2018, satelit BP Colombo milik ESA atau European Space Agency dan Japan Aerospace Exploration Agency atau JAXA mengorbit planet Utarit. Satu lembah yang panas yang dinamakan Caloris atau haba telah dijumpai. Lembah ini terletak di sebelah utara dan selatan, iaitu pada perihelion yang berselang-seli. Perihelion ialah kawasan yang paling dekat dengan matahari, manakala aphelion pula ialah kawasan yang paling jauh dengan matahari. Lembah Caloris ini ialah lembah gergasi yang berkeluasan 1,300 km kesan daripada hentaman yang kuat. Semasa hentaman itu berlaku, satu gelombang seismik akan wujud dan menghasilkan lembah. Di dalam lembah ini pula terdapat bulatan-bulatan lain dan gunung yang setinggi 3 km. Sebahagian dari lembah ini diisi dengan belerang. Daripada gambar foto yang diperolehi dari Marina, terdapat satu corak atau pattern di permukaan Utarit yang tidak terdapat di permukaan bulan. Corak ini dipanggil Lobate Scarps, iaitu satu lengkungan curam yang besar yang wujud selepas kewujudan Caloris. Ia terbentuk akibat proses penyejatan dan penyejukan yang terjadi di planet ini dengan ketinggian 3 km dan panjang beratus-ratus kilometer. Mengikut pengiraan, planet Utarit adalah 60% lebih tumpat daripada bulan. Disebabkan oleh permukaannya yang berbatu, terasnya mestilah besar dan tumpat seperti logam. Terdapat juga medan magnet di planet ini, iaitu wujud teras besi lebur. Besi yang lebur itu bercampur dengan sulfur dan ini menahannya dari membeku. Asasnya, teras planet ini lebih besar berbanding kerak dan mantilnya. Tidak terdapat banyak fakta yang menyatakan tentang planet Utarit. Daripada fakta yang telah berjaya dikumpulkan telah dijadikan hipotesis gabungan dan daripada hipotesis ini, didapati Utarit terbentuk daripada nebula suria berdekatan dengan matahari. Planet Utarit secara umumnya, aktiviti geologi adalah mati. Semoga video ini memberi pengetahuan kepada anda mengenai planet Utarit. Nantikan video kami yang seterusnya dalam pengembaraan ke angkasa lepas.